بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العنزون، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجات وخصوصا إلى حاجاتنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، خصوصا إلى سيدنا شيخنا الشيخ محمد عنزي وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Mana bunti tu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, adapun pada hak Tuhan kita ibarat daripada sifatun qa'imatun bidzatihi yang kasyifu biha kullu mawjudin. Adapun ta'rif sifat itu, ta'rif sifat sama pada hak Allah, pada hak kita,
pada hak Tuhan kita ni, pada Allah Ta'ala, pada pihak Allah Ta'ala. Ibarat, yakni satu pengertian daripada sifatun qaimatun bizatihi yang kasyifu biha kullu mawjudin, iaitu sifat yang berdiri dengan zat. Sifat yang berdiri, ini sifat yang ada dan tetap. Sifat yang berdiri ni sifat yang ada dan tetap. Dengan zatnya, yakni dengan zat Allah Ta'ala, yang membukakan, yakni yang nyata baginya. Dengan dia tiap-tiap yang maujud, yakni mendengar Allah Ta'ala kepada segala yang ada ini. Titik. Apa benda yang ada? Apa benda yang maujud? Pada ulama zahir, ataupun kita kata pada ulama syariat, perkara yang maujud tu ada dua. Yang pertama, wajibul wujud. Yang kedua, jaizul wujud ataupun mumkinul wujud. Apa dia yang wajibul wujud? Yang wajibul wujud ni iaitu zat Allah dan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Zat Allah dan segala sifat-sifat kesempurnaannya itu dinamakan wajibul wujud. Yakni yang wajib ada. Apa maksud kata wajib ada? Maksud kata wajib ada itu perkara yang mesti ada. Akal tak terima mengatakan ianya tiada. Perkara yang mesti ada di mana akal tak menerima mengatakan ianya tiada. Kalaulah ada orang mengatakan ianya tiada, orang itu tak ada akalnya. Orang itu tak ada akalnya. Lebih hina daripada binatang. Binatang pun mengakui ketuhanan Allah. Tiba-tiba ada manusia tak mengaku ada Tuhan, itu lebih bodoh daripada binatang. Lebih bodoh daripada segala yang bodoh-bodoh. Itu yang pertama, wajibul wujud. Yang keduanya, jaizul wujud ataupun mumkinul wujud. Apa dia jaizul wujud ataupun mumkinul wujud? Iaitu segala yang harus adanya. Dia tak wajib ada, tapi adanya harus sahaja. Apa dia yang harus ada? Iaitu perkara selain Allah. Selain Allah itu harus adanya. Alam ini harus ada. Alam ini harus adanya. Jadi pada tauhid syariat kita kata Allah Ta'ala mendengar kepada segala yang maujudan. Sama ada yang maujud itu yang wajibul wujud ataupun yang wujud itu jaizul wujud. Semua Allah Ta'ala dah dengar. Baik. Itu makna wujud pada pihak orang syariat.
ataupun pada pihak tauhid syariat, tauhid yang bahasa ahli zahir, tauhid ahli zahir ataupun orang syariat, dia kata maujud itu dua. Tapi pada pihak orang hakikat, yang maujud itu satu saja, iaitulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang maujud. Yang ada hanyalah Allah. Selain Allah itu tiada. Selain Allah itu tiada. Itu maksud kata maujud pada pihak orang hakikat. Kenapa mereka mengatakan selain Allah Ta'ala itu tiada? Hatta dirinya sendiri pun tiada. Kerana mereka tenggelam di dalam lazatnya memandang Allah yang wujud, menyebabkan terlupa hati mereka kepada selain Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Maka siapa yang kenal Tuhannya, fasadal jasad, iaitu hancur luluh jasadnya. Hancur luluh, ini binasa, tak ada. Dirinya tu tak ada. Orang yang duduk di makam fana. Orang yang memandang semua perbuatan-perbuatan Allah, sehingga perbuatan dirinya dirasanya tak ada. Kerana memandang hakikat yang memperbuat ialah Allah, bukan dirinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan sekalian perbuatan kamu. Habis itu apa yang dia ada? Tak ada. Itu orang yang sampai darjah wahdatul af'al, memandang perbuatan Allah yang satu. Baik, habis. Dan makna basar itu, ini makna penglihatan itu pada hak yang baharu, ini pada pihak makhluk. Ibarat, ini satu pengertian daripada kekuatan yang dijadikan pada dua urat yang berongga, berjumpa keduanya itu pada hadapan otak. Kemudian bercerai keduanya, maka tambal pada dua mata, maka timbul pada dua mata, yang pada pipi kiri kepada mata kanan, dan yang pihak kanan pada mata kiri. Dan mendapatkan ia melihat dengan basar tadi, dengan sifat penglihatan tadi, akan segala jisim dan segala warna dan kelakuan, yakni keadaan makhluk itu. Itu pada pihak bahasa. Pada hakikatnya makhluk itu tidak ada basar. Yang ada basar hanyalah Allah.
Pada majaz kauliah, pada pinjaman perkataan, kita kata kita ada penglihatan. Kenapa kita kata kita ada penglihatan? Kenapa kita kata kita ada penglihatan? Kerana membetuli pada pihak syariat. Kerana membetuli pada pihak syariat. Ya, tengok yang baik dapat pahala, tengok yang jahat dapat dosa. Baik jahat itu syariat. Buat yang baik dapat pahala, masuk syurga. Buat yang jahat dapat dosa, masuk neraka. Kalau tidak dengan rahmat Allah. Bahasa tu biar betul sebut. Jadi kalau orang tanya kenapakah kita kata kita ada penglihatan, sedangkan sebenar-benar penglihatan tu Allah Ta'ala sahaja. Firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Dia, yakni Allah, tak dapat dilihat oleh pandangan mata. Dialah, yakni Allah, yang melihat segala pemandangan mata. Kita duk lihat tu sebenarnya Allah yang melihat, tapi kita tak terasa sebab hati kita terhijab. Tapi orang dah sampai ke darjah itu, pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, perbuatannya perbuatan Allah. Begitulah orang yang sudah sampai. Berbeza dengan orang yang tidak sampai. Sampai ke mana? Itu sampai kepada darjah ma'rifatullah yang sebenarnya. Darjah orang musyahadah. Bukan darjah orang tidur. Belajar saja tidur. Dah tidurnya tidur. Belajar pun tidur. Kat depan ni batunya ada. Nanti batu sampai kepala. Nak tidur nantilah malam sikit. Ni maghrib mana ada orang tidur maghrib. Baik, habis. Adapun pada hak Tuhan kita, ni pada pihak Allah Ta'ala, ibarat ni satu pengertian daripada ataupun orang yang sebut falsafahnya. Ibarat ni falsafahnya. Falsafah penglihatan Allah itu apa dia? Sifatun qa'imatun bidhatihi yang kashifu lahu biha kullu mawjudin. Iaitu sifat yang berdiri dengan zatnya, yang nyata baginya dengan dia tiap-tiap yang mawjud. Apa dia yang mawjud? Macam tadi jugalah. Mawjud tu ada dua. Wajibul wujud dan mumkinul wujud. Bagi yang dimurad dengan mawjud, yakni bagi yang dikehendaki dengan mawjud, Narah tadi hilang.
Allah. Bagi yang dimurad, yakni bagi yang dikehendaki dengan maujud, iaitu zat Allah dan segala sifat yang maujud atau yang subutiyah. Apa maksud subutiyah? Yakni yang sungguh ada, yang mesti ada. Dan juga segala makhluk, yakni juga dan segala makhluk. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala tu macam sama tadilah juga. Allah mendengar segala yang wajibul wujud dan segala yang mumkinul wujud. Apa dia mumkinul wujud? Siapa tak tahu mumkinul wujud, angkat tangan. Okey, apa angkat? Saya tanya lagi. Elman tahu mumkinul wujud? Tahu? Tahu? Apa dia? Ha? Ya? Tak dengar apa? Kuat-kuat dah sikit. Apa dia? Dengar, belakang dengar. Siapa orang dia dengar? Kuat sikit, kuat sikit. Apa dia kata? Oh, perkara selain Allah. Saya tu lagi habaq kau umat. Umat lama duduk sini. Orang ngaji dia tidak. Itulah masalah. Ngaji tidak. Orang cerita dia tidak. Baru saat-saat je kita. Orang dah tobik dah. Dia tidak. Jadi sama' dan basar Allah ini dia mendengar dan melihat kepada segala yang maujud. Sama ada yang maujud itu wajibul wujud ataupun mumkinul wujud. Faham? Apa tak faham kat dengan? Bukanlah. Apa tak faham? Ridwan faham? Oh Ridwan. Umat faham tak? Tak? Tak faham? Angkatlah tangan. Kereh. Pegang piah buat apa? Allah Ta'ala ni dia maha melihat dan maha mendengar. Umat. Faham? Faham? Jadi Allah Ta'ala ni dia melihat dan mendengar kepada segala yang ada. Faham? Maka yang ada tu sama ada yang wajib ada, mahupun yang harus ada. Yang wajib ada apa dia? Iaitu diri Allah dan sifat-sifatnya. Faham tak? Apa yang harus ada? Iaitu segala yang selain Allah. Segala yang selain Allah tu mana yang harus ada lah. Dinamakan mumkinul wujud ataupun jaizul wujud ataupun ma siwallah, perkara selain Allah. Faham tak? Baru tahu hari ni. Umur 16 tahun. Baru tahu Allah Ta'ala tu maha mendengar, maha melihat. Oh berat. Sebab mau hantar mai sini. Tidak sampai umur 60 dah tahu. Mak? Tidak sampai umur 60 tak tahu Allah Ta'ala ni melihat punya. Hari ni buat tahu. Bila hari ni? 30 bulan 8. Tahun 2024. Tulis kat kitab tu.
pada 30/98 tahun 2024 saya baru tahu Allah Ta'ala tu mendengar dan melihat rupanya. Belum ni tak tahu. Faham tak? Baru tahu hari ni. Orang suruh mengapel tu punya lama daripada awal masuk you sampai hari ni tak mau ngapel. Itu dah 3 tahun dari sini, hari ni boleh tahu Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Oh berat. Kau nak jadi tak tahu lah. Suruh mengapel tak nak mengapel, hak wajib hafal pun. Tak nak mengapel. Baik, habis. Maka adalah samak basar itu ta'aluk keduanya pada maujudat. Ini tempat ta'aluk sifat samak dan basar itu kepada segala yang ada maujudat. Mim waw jim waw dal alif ta maujudatun. Maujudat kalau satu maujudun. Maujudatun kalau satu. Kalau dua maujudatani. Kalau banyak maujudatun. Maujudatun tu kalimah isim ke PL? Siapa tahu? Maujudatun tu kalimah isim ke PL? Isim apa? Gila isim. Isim apa? Ha? Cek-cek. Cek-cek bunyi. Cakap lah elok. Bangun diri cakap. Kau kuat. Confident sikit. Esok nak jadi Perdana Menteri. Cek-cek. Mana dah faham? Orang tepi hang mu tak dengar. Ni kata saya duduk jauh ni. Ha. Maujudatun tu. Isim apa? Siapa tahu? Bukan kan? Semua tak tahu. Ha, apa dia? Jamak mu'annas salim. Hak lain sebut tidur. So mengapa tidur? Jamak mu'annas salim pun tak kena. SM salim kena. Baik. Tulislah kat buku maujudatun jamak mu'annas salim. Susah sangat saya nak faham susah. Susahnya. Soalan tu orang masuk pondok 3 bulan pun tahu dah. Ni dah 3 tahun dah tahu. Ini malu kat orang luar. So tak payah rakam FB malu. Ramai-ramai ni seorang je tu. Akhir zaman. Akhir zaman. Ada satu orang tu. Dia nak hantar anak dia masuk pondok. Pasal apa? Takut lagi hantar tahfiz. Dia tak boleh apa. Tak reti. Hafal Quran je tahu. Masuk pondok. Malih pula nak mengaji, nak mengapal. Apa pun tak boleh juga. Sumpah ya. Yang boleh apa dah? Habis duit mak. Padahal dia malas. Dia abang korang. Saya duduk pondok setarah ni. Supaya dulu kat lah. Tak boleh apa. Ada seorang dah kata lagu tu. Dah ada seorang kata lagu tu. Selama tak duduk sini boleh apa. Tak boleh apa. Mana nak boleh apa? Suruh mengapal malah. Mentelaah malah. Buat hal kata tak boleh apa. Boleh apa keluar? Ha? Apa duduk sini? Habis duit mak. Mak tak bagi duit pun. Buat rugi masa. Rugi masa. Nah, duduk sini rugi masa. Rugi pada tempat lain tak boleh apa. Baik, habis.
maka adalah sama basar itu, maka ada sama dan basar itu ta'alluq keduanya, yakni tempat ta'alluq bagi kedua sifat ini. Ta'alluq keduanya ini tempat ta'alluq bagi kedua sifat ini pada segala maujudat, ini pada segala yang ada. Sama ada wujud itu qadim, yakni Allah Ta'ala zatnya dan sifat-sifatnya, atau maujud itu hadis, yakni segala makhluk, segala yang harus ada. Jadi Allah Ta'ala itu dikatakan wajibul wujud, dikatakan juga qadim. Selain Allah tu dinamakan apa? Dinamakan hadis. Mana kata yang baharu. Dinamakan juga jaizul wujud. Dinamakan juga mumkinul wujud. Dinamakan juga ma siwallah. Itu istilah-istilah bagi perkara selain Allah. Istilah-istilah dalam kitab perkara selain Allah tu ada beberapa istilah. Antaranya mumkinul wujud. Yang keduanya jaizul wujud. Yang ketiganya ma siwallah. Yang keempatnya apa? Hadis. Ya tu hadis. Hadis ni ada banyak pula maknanya. Perkataan pun hadis juga. Macam hadis Nabi, perkataan Nabi. Tapi hadis Nabi ni bukan hanya perkataan. Tiap-tiap perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ingatan hati Nabi, kelakuan Nabi, apa juga yang Nabi buat tu, kataan dia ke, perbuatan dia ke, kelakuan dia ke, hati dia ke, tu namanya hadis. Hadis Nabi. Lain pada tu dinamakan juga makhluk. Lain pada tu dinamakan juga apa? Mazhar. Dalam kitab tasawuf dia sebut mazhar. Selain Allah tu dinamakan mazhar, bayang. Mazhar maknanya bayang. Seperti bayang dalam cermin tu. Itu istilah orang tasawuf. Baik, hafal istilah-istilah tu, nanti jumpa dalam kitab yang lain, kita akan faham dah. Maka mendengar dan melihat pada azalnya akan zatnya. Apa dia pada azal? Siapa tahu pada azal kan? Apa dia pada not? Dia kata waktu sebelum ada makhluk. Mak? Betul, Mak? Betul, Mak tentu. Azal ni waktu sebelum adanya makhluk disebut azal ataupun azali. Belum ada makhluk, tu namanya waktu azali. Masa azali belum ada makhluk, apa yang Tuhan tengok? Apa yang Tuhan dengar? Tuhan tengok dan Tuhan dengar kepada dirinya dan sifat-sifatnya. Belum ada makhluk, Allah itu sudah namanya pemerintah, Al-Malik. Apa yang Tuhan perintah? Tuhan perintah dirinya. Faham? Faham tak, Mak? Tidak, Tak dah.
Ha. Mana dah tadi? Hai. Hmm. Maka mendengar dan melihat pada azalnya, yang pada waktu azali dahulu, akan zatnya dan segala sifatnya yang wujudiyah. Yang yang ada. Jangan lihat zatnya yang ada dan segala sifat-sifatnya yang ada itu. Maka didengar akan samaknya dan basarnya. Dengan samaknya, yakni dengan zatnya yang bersifat samak. Itu kena takwil tu. Dengar ia akan samaknya dan basarnya dengan samaknya. Yakni dengan zatnya yang bersifat samak. Dan melihat akan basarnya dan samaknya dengan basarnya. Yakni melihat akan basar dan samaknya dengan zatnya yang bersifat basar. Faham? Jangan kata Allah Ta'ala melihat dengan basar. Jangan kata Allah Ta'ala melihat dengan samak, kufur. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab dia tulis lagu ni dengan basarnya, itu kena takwil perkataan tu. Apa maksud takwil? Diartikan dengan perkataan yang sebenarnya. Diartikan dengan perkataan yang sebenarnya. Habis perkataan ni? Perkataan ni adalah perkataan apa? Siapa ingat? Siapa ingat apa? Ha? Lagi pada tu, apa dia lagi? Kalam tasamu. Majaz Qauliyah atau kalam tasamu. Saya kalau dengar lagu ni ibu saya seronok nang aja. Tanya-tanya blur, tanya-tanya blur. Blur apa dia tu? Blur jin ke blur apa? Ni jawab, tanya dapat jawab. Baru seronok. Ni terkadang tahu dia ada. Tu nama apa saya, tak tahu. Orang tak mau jawab ni setan bisu. Apa nak jadi setan bisu? Ha? Tanya jawab lah. Ya. Diam tak tahu. Tak tahu. Kena faham istilah itu. Penunggang agama kata. Dia orang yang sebut penunggang agama tu dia nak hentam orang yang menyalahi agama. Rupanya dia salah bahasa. Penunggang agama. Tanya dia balik. Apa maksud penunggang iblis pula? Dah tunggang agama tak boleh, tunggang iblis boleh? Tanya dia. Dia cakap dia sendiri tak tahu apa cakap. Tu nama dia burung kakak tua yang dia ajar bercakap tu. Dia nak hentam dia orang agama, dia kata penunggang agama. Tanya dia balik. Mana bagus? Tunggang agama ke tunggang iblis? Apa maksud tunggang agama? Apa maksud tunggang iblis? Yang tak kerti bahasa jangan sebut lah. Elok-elok orang tak tahu kata hang bodoh. Aku ni orang tahu, bangang punya. Ada PhD bahasa, tapi tak kerti bahasa. Dan mendengar dan melihat pada barang yang sentiasa. Segala zat kainat, yakni Allah Ta'ala juga sentiasa melihat dan mendengar. Mendengar dan melihat kepada segala zat kainat
Apa dia zat kainat? Segala makhluk. Ya, kainat maknanya segala makhluk. Kain. Kainun. Kainatun, kainatani, kainatun. Kainat mana apa? Segala yang harus ada ataupun segala makhluk. Siapa tak faham? Apa dia kainat? Siapa tak tahu makna kainat akan ingat? Ni semua tahu ni, betul eh? Saya tanya tak tahu. Apa dia kainat? Umar? Esok tanya dah lupa. Dan segala sifatnya yang wujudiyah. Dan segala sifat yang ada. Ada ia daripada bersuara atau lainnya. Segala sifat makhluk yang ada, sama ada sifat itu daripada bersuara atau lainnya. Jadi Allah mendengar bukan hanya kepada yang bersuara. Yang tak bersuara pun dia mendengar. Allah bukan hanya mendengar kepada suara, bahkan Allah juga melihat kepada suara. Allah bukan hanya melihat kepada warna, Allah juga mendengar kepada warna. Kita mendengar tak warna? Kita tak dengar warna, kita dengar benda yang berbunyi saja. Itu pun kalau dekat. Jauh tak dengar dah, dekat pun tak dengar, pasal pekak. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala mendengar bukan hanya kepada suara, yang tak bersuara pun dia mendengar. Termasuklah apa kata-kata hati kita, pemikiran kita, Allah mendengar. Kepada warna, kepada bau, kepada rasa, kepada apa jua yang maujud, Allah dengar. Dan juga Allah Ta'ala melihat. Allah melihat tak suara? Melihat suara. Kita suara tak lihat. Dengar je. Allah Ta'ala mendengar pada suara. Allah Ta'ala mendengar pada bunyi. Allah Ta'ala melihat kepada suara. Allah Ta'ala melihat kepada bunyi. Itulah kata ta'alu inkishaf. Kita tak inkishaf. Kita kusuf, gerhana. Baik habis di situ. Atau lainnya, lain daripada suara, seperti kasih dan benci. Berjisim ada ia, atau warna, atau bau-bauan, atau rasa, dan bagai-bagai rasa. Yang 9, yang telah terdahulu sebutnya. Apa dia? Pahit, manis, pedas, masin, kelat, masam, perit, lemak, tawar. 9 lah. 9 lah. Pahit, manis, pedas. Pedas kat mana? Pedas kat Negeri Sembilan nak cedih, oi. Nun, dalam Perembau mana? Tak sikit benda linggi. Itulah pedas. Tahu? Sebab tak tahu? Sebab tak tahu kan dengar? Tak tahu? Tak tahu? Tak tahu pedas kat Negeri Sembilan? Mak angkat tangan sampai kemat. Pedas kat Negeri Sembilan, tak tahu. Kesian sungguh. Tak tahu, tak payah tahu. Apa dia rasa? Dia kata, yang 9 yang telah tersebut dahulu. Yang telah terdahulu sebutnya. Tulis tak? Pahit, manis, dah tulis tak? Semua dah tulis 9. Siapa dah tulis kat kan? Tahu belum tulis? Tulis. Baik, rasa pun dia tahu. Rasa yang 9 daripada pahit,
manis, pedas. Pedas kat mana? Negeri Sembilan mana? Pedas kat lidah sedikit. Lagi apa? Masin, kelat, masam, perit, lemak, tawar. Itu yang sebut. Hak kita sebut lagi apa dah? Payau. Ha. Lagi? Kurang manis, kurang masin. Berapa dah? 12 dia. Baik, habis. Dan akuan yang 4. Apa dia akuan? Apa dia akuan? Akuan? Apa dia akuan? Nama dekat serupa dia. Akuan apa dia akuan? Siapa tahu kat dia? Apa orang tahu? Dan akuan yang 4, iaitu segala anasir yang 4 yang telah terdahulu sebutnya. Apa dia anasir tu? Air, api, tanah, angin. Ya ampun, tu mudah ingat. Baru cerita je. Apa nak jadi kamu ni? Dinamakan juga anasir. Dinamakan juga akuan. Dinamakan juga apa lagi? Apa? Mati. Apa? Ya ampun. Apa yang muzakarah setiap malam saya pun tak tahu. Cari sendiri lah malam nak kebun. Maka sekalian itu didengarnya dan dilihatnya. Maka sekaliannya itu, apa sekaliannya itu? Segala rasa, segala bunyi, segala apa juga yang dia tulis tadi itu, didengar Allah dan dilihat Allah. Baik, habis. Mas'alatun. Ini suatu masalah. Datang seorang Yahudi akan Aba Abdillah Muhammad bin Khalil. Maka berkata ia, tiadakah engkau berkata Allah itu qadim? Kata kami, bahkan, yakni ya, memang kami kata Allah Ta'ala itu qadim. Dan katanya, samaknya qadim, kata kami, bahkan. Dan katanya, samaknya qadim. Ini adakah samak Allah itu pun qadim? Kata kami, bahkan, yakni ya, benar. Katanya, apa didengarnya pada azal? Apa didengarnya pada azal dahulu daripada dijadikan makhluk? Kalau kamu kata Allah Ta'ala mendengarnya itu azali, adakah Allah Ta'ala itu telah mendengar sejak azali sebelum adanya makhluk? Dan suara mereka itu dan kalam mereka itu, faham adakah Allah telah mendengar segala suara makhluk pada azali sebelum makhluk itu ada? Tu dia tanya. Faham? Dia tanya, adakah Allah Ta'ala itu samaknya azali? Ya, kata dia. Jadi dia pun tanya, adakah Allah Ta'ala itu mendengar akan suara makhluk itu sejak azali pada sebelum adanya makhluk? Faham tak soalan dia? Faham tak soalan dia? Siapa tak faham kat dengar? Tak berani nak kat dengar lah. Maka aku kata, aku ni siapa?
Aku ni siapa? Ha? Tak dengar apa. Aba Abdillah. Dia jawab dekat Yahudi tadi, penita Yahudi. Maka aku kata, ta'aluk samaknya yang qadim itu dengan kalamnya yang qadim. Maka bersegera Yahudi itu mengucuk akan tangannya. Faham tak dia kata apa? Maka aku kata, ta'aluk samaknya yang qadim itu dengan kalamnya yang qadim. Maksudnya apa dah? Pekerjaan sifat sama Allah Ta'ala itu qadim. Seperti mana kalam Allah Ta'ala itu qadim. Mana Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala itu sudah mendengar. Bukannya baru mendengar. Allah Ta'ala sudah mendengar, bukan baru mendengar. Itu maksudnya. Faham? Macam kalam Allah yang qadim itulah, bukan tak kala sampai ke Tursina, baru Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa. Kalamnya itu sudah ada pada azal. Allah mentajalikan kalamnya pada Nabi Musa di Tursina. Kalam tu dah ada dah. Ni jangan salah faham ni. Tak nak ngaji tauhid, terasa macam faham, rupanya tak faham. Semua sifat Allah Ta'ala tu qadim, bukan baru. Maka bersegera Yahudi itu mengucuk akan tangannya. Tangan siapa? Aba Abdillah. Maka kataku, aku tambahkan kamu saudaranya, yaitu basar. Ya, sifat yang saudaranya ni sifat yang seterusnya daripada samak tadi, basar. Dan iaitu penglihatan Allah itu qadim pula. Ni qadim juga. Ta'aluk ia pada azal dengan wujudnya yang azali. Baik, habis. Kat tu kita berhenti dulu, insya-Allah kita sambung. Maka keluar dengan kata maujud yang makdum, sama ada mustahil. Tu sama ada tu. Maka keluar dengan kata maujud yang makdum, ni maujud yang tiada, sama ada mustahil atau mungkin. Oh, panjang nak cerita Kita sambung, kita berhenti sekat tu. Maka keluar dengan kata maujud ila akhirih wallahu a'lam. Allah Rabbi. Dalam Islam, ni ada orang tanya. Dalam Islam, seorang penzina akan dikenakan hukuman sebatan dan dosanya akan terhapus. Tapi zaman sekarang, hukum hudud sudah tidak dijalankan oleh pemerintah negara. Jadi soalan saya, bagaimana cara seorang penzina itu ingin bertaubat dan mensucikan dosanya kembali? Cukupkah hanya dengan laksanakan taubat sahaja? Atau dia tetap akan membawa dosa zinahnya itu sampai yaumul mahsyar kerana tidak dilaksanakan hukum sebatan? Adakah dia dikira berhutang dengan Allah? Baik. Orang yang melakukan zina di dalam sebuah negara Islam, kalau tidak ditangkap,
oleh penguat kuasa dalam negara Islam itu, maka untuk menghapuskan dosanya, dia boleh memilih. Yang pertama, bertaubat dan menyerahkan dirinya untuk dilaksanakan hukum rejam sampai mati kalau dia penzina muhsin, yang dah kahwin. Kalau belum kahwin, disebat 100 rotan. Tapi kalau dia tak mampu nak menerima hukuman itu sebab takut, maka bolehlah semata-mata bertaubat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah terima taubatnya dan tidak dikenakan hukuman di hari kiamat nanti. Sebab orang yang mati dalam taubat, walau sebesar mana dosanya, Allah Ta'ala ampun. Allah tak ampun satu ya, apa dia? Syirik. Allah mengampuni semua dosa melainkan syirik. Syirik ni Allah Ta'ala tak ampun. Mati dia sebagai kafir, kekal dalam neraka. Lain pada syirik, kamu mencuri ke, kamu berzina ke, minum arak ke, bunuh orang sekalipun. Kalau kamu bertaubat, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Itu kalau dalam negara Islam, dia boleh buat dua pilihan ya. Kalau bukan dalam negara Islam, iaitu negara yang tak menghukum dengan hukum Quran dan hadis, seperti negara kita ini, maka dia wajiblah bertaubat semata-mata. Ya, dia wajib bertaubat semata-mata. Kalau dia serah diri kepada pemerintah pun, sebab dia berzina, 3,000 ya. 3,000 bagi orang kerja gaji 3,000 memanglah rasa banyak. Tapi kalau orang tu gaji dia sebulan 30 juta, apa masalah dengan 3,000? Eleh dia kata. Bukan. Ciput dia kata. Now. Dia tak heran lah 3,000 tu. Minyak sangat ke 3,000? Tapi kalau kata rejam sampai mati, jangan ada buat main. Ya. Tapi zaman Nabi dulu ada. Zaman Nabi, penjahat tak perlu dicari dan disiasat. Penjahat, penjenayah, dia sendiri yang datang menyerah diri dan mahu dirinya dihukum. Pasal apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bila negara tu baik dan mendapat keampunan Allah, maka penjahat-penjahat dia sendiri yang akan mengaku kesalahan dia. Kita hari penjahat, ya, Allah. Di kalangan kita sendiri, tak sangka pun. Kedebu, ambil duit podok. Buat hak sendiri. Nampak? The big scammer in the world. Duduk dekat kita. Ni akhir zaman. Pasal apa? Bila sebab negara bukan negara Islam. Apatah lagi negara liberal. Lagilah. Yang tak salah dikatakan salah. Yang salah dikatakan tak salah. Penunggang agama salah. Penunggang iblis tak salah pula. Ada pelik Ya. Penunggang agama salah. Penunggang iblis tak salah. Impossible. Kita berhentilah situ dulu. Jadi jawapan dia apa dia? Jawapan dia macam tadilah ya. Dia kena wajib taubat. Dan mudah-mudahan taubatnya diterima Allah. Dan dia pada masa nanti dosanya dipadamkan sebab dia mati sebelum dia taubat sebelum mati. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.